Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita, tapi Abang minta maaf sebab sebelum tu Abang dapat komen. Ini Abang Jo dah cerita dua cerita. Lepas ni daripada tiga cerita jadi dua cerita. Lepas tu jadi satu cerita. Lepas tu langsung dah tak nak cerita dah. Sebenarnya bukan macam tu. Abang satu cerita atau dua cerita atau tiga cerita abang punya disiplin. Disiplin hanya untuk 30 minit lebih sikit. Abang tak berani nak buat lebih daripada 30 minit kalau nak menjangkau ke 50 minit. Bukan apa, satu nak ingat cerita tu susah. Yang kedua adalah abang tak naklah terlalu panjang sangat, takut nanti jadi boring. Itu je. Jadi tak kisahlah satu cerita atau dua cerita atau tiga cerita, yang penting lebih daripada 30 minit. Itu je yang abang niatkan. Jadi hari ini dua cerita. Jadi sebelum kita mula cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur kita, berikan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua, permudahkan urusan kita dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan mak ayah kita, semoga Allah memberikan syurga untuk mak ayah kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Jadi jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Boleh tahan sedap cerita dia. Cerita yang pertama ni abang dapatkan melalui email. Yang hantar ke abang adalah seorang yang lebih kurang umur abang juga, namanya Ana. Dia minta supaya nama yang digunakan adalah Ana, walaupun nama dia adalah nama lain. Tapi dia kata ini approval by Ana. Jadi Ana cerita kisah ni berlaku pada tahun 2021. Pada waktu tu kita masih lagi dalam fasa-fasa COVID, iaitu waktu kita PKP. Jadi anak kata pada waktu tu dia mengandung. Pada masa yang sama, inilah anak pertama dia akan sambut, anak PKP. Dan yang menjadi sedihnya, bukanlah sedih, tapi yang menjadi sesuatu yang sangat diprihatinkan adalah anak yang Ana lahirkan adalah anak yang tidak cukup bulan. Jadi dengan kata lain, pada hari Ana melahirkan anak sulung dia sebenarnya berumur 7 bulan, nak masuk 8 bulan. Belum cukup bulan lagi. Jadi dengan kata lain, anak dia akan ditinggalkan dekat hospital tu untuk dipantau oleh doktor dan nurse, supaya anak dia dalam keadaan yang sihat. Itulah memang satu prosedur yang biasa bila budak-budak yang lahir tidak cukup bulan. Jadi anak kata pada waktu tu dia tak ada jadi masalah. Dia kata dia dapat melahirkan dengan baik dan dia sangat bersyukur anak dia sihat. Selepas bersalin lebih kurang 3 hari lepas tu, dia pun baliklah rumah. Bila balik rumah, sebab anak dia kena tinggal kat hospital, dia je yang boleh balik kat rumah. Jadi selama sebulan tu memang dia berulang-alik daripada rumah ke hospital. Jadi dia kata disebabkan terlalu banyak ulang alik tu, terjadi berlaku beberapa peristiwa yang pelik. Okey. Jadi dia kata mula-mula dia rasa macam tak sedap hati. Tapi lama-lama dia cakap dengan suami dia, "Bang," dia kata, "ini tak lama lagi anak kita akan keluar. Anak kita ni dalam keadaan yang tidak cukup bulan. Pada waktu tu dah masuk ke 9 bulan lah anak dia. Dah kira kuat sikit lah kan. Jadi tak lama lagi kita akan bawa anak kita balik. Tapi sebelum bawa anak balik, Ana mohon kepada abang, pergilah ambil air ke, air penawar ke, air jampi ke daripada Darul Syifa." Dia kata, "Kita buat pagar rumah. Sebabnya takut kalau ada gangguan-gangguan. Sebab baby memang senang diganggu. Kalau lagi-lagi kalau tak cukup bulan." Okey, bila dengar macam tu saranan daripada isteri dia, si suami dia pun bergegas-gegas lah pergi ke Darul Syifa. Okey. Jadi pergi dekat Darul Syifa, selepas tu dapatkan air, lepas dapatkan air dia pun pagarlah rumah. Pada waktu tu baby belum balik lagi tau. Selepas habis pagar rumah tu, dah dalam keadaan yang baiklah semuanya. Semuanya berjalan lancar. Malam tu barulah suami dia buka cerita. Dia kata macam ni, "Selama ni abang takut nak beritahu Ana. Takut Ana jadi takut dengan rumah sendiri. Tapi selepas rumah kita dipagar, abang dah berkeyakinan nak beritahu Ana." Jadi Ana tanyalah, "Kenapa? Cuba abang ceritakan," dia kata. Jadi suami dia cerita, disebabkan Ana ni terlalu banyak ulang alik ke hospital, dan pada masa yang sama ada beberapa hari yang Ana kena tinggal kat hospital. Sebenarnya suami dia mengalami satu peristiwa yang sangat menakutkan.
Pada malam Ana tak ada dekat rumah, ada seseorang yang menggantikan Ana duduk dekat bilik belakang. Dan orang itu adalah, dia tak nampak tapi dia dengar suara perempuan menangis. Dia kata dia selama ni tak nak cerita dekat Ana. Dia takut Ana takut. Tapi lepas rumah dah dipagar dengan air jampi daripada Darusshifa, air doa, jadi adalah kekuatan si suami ni nak cerita pada Ana. Dia kata setiap kali Ana bertidurlah. Setiap kali Ana menidur, bukan apa, bermalam bermalam di hospital, waktu tu akan ada perempuan menangis dekat bilik belakang, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, Ana kata, "Sek baik bang, kita nak pagar rumah." Sebenarnya sejak saya berulang alik ke hospital, hati saya dah tak sedap. Banyak kali saya rasa macam ada sesuatu dekat rumah ni. Sebab itu saya minta abang pagarkan sebelum anak kita balik. Jadi bila dah macam tu, alhamdulillah dah pagar rumah. Jadi selepas pagar rumah, kata suami dia, memang dah tak ada lagi apa-apa gangguan, alhamdulillah. Lepas tu anak dia pun dapat dikeluarkan daripada hospital dalam keadaan yang sihat. Dia pun bawa lah anak dengan suami dia, bawa anak sulung dia balik ke rumah. Bila sampai dekat rumah tu, anak dia okey, tak ada masalah, tak nangis, tidaklah macam, ialah kadang-kadang baby kan nampak macam menangis kuat-kuat atau susah nak tidur, susah nak menyusu, tapi anaknya baik-baik aja. Mungkin berkat daripada dia pagar rumah tu. Okey. Jadi selepas sebulan, barulah suami dia ceritakan sambungan daripada perempuan yang menangis tu. Macam ni. Jadi suami dia cakap, sebenarnya kisah perempuan yang menangis dekat bilik belakang tu tak habis lagi. Terkejut Ana. Lah, ada sambungan lagi ke bang? Kata. Selepas rumah kita dipagar, tiba-tiba jiran sebelah, Abang Fuad, jumpa abang. Lepas tu dia tanya dekat abang, soalan yang pelik. Soalannya berbunyi macam ni. Abang Fuad tu tanya. Dia tanya dekat suami Ana lah. Dia kata, mak mentua engkau dengan mak engkau selalu ke datang rumah ni sejak baby datang balik daripada hospital? Jadi si suami Ana ni cakap, mana ada, mak mentua saya dengan mak saya sendiri tak pernah datang. Lepas tu Abang Fuad dia pelik, tak pernah datang. Abang bukan nak cakap, dia kata, tapi sejak daripada baby tu balik ke rumah, tiap-tiap pagi abang nampak seorang perempuan tua dekat depan rumah engkau. Dia tanya, macam mana abang boleh tahu? Lepas tu rupanya Abang Fuad ni, dia memang ada sifat bangun tengah pagi. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Tujuan dia bangun selain daripada bertahajud, dia suka basuh baju. Nak jadi cerita, mesin basuh Abang Fuad, jiran si Ana ni, dia letak dekat depan rumah. Jadi dia kata, boleh kata tiap-tiap pagi, Abang Fuad akan nampak seorang perempuan berdiri dekat depan rumah Ana. Seolah-olah macam nak masuk, tapi tak boleh. Jadi pernah juga Abang Fuad ni bertanya-tanya lah, makcik nak ke mana? Makcik tu sempat jawab, dia nak masuk dekat dalam rumah ni. Tapi tuan rumah macam tak kasih. Dia jawab macam tu. Jadi itulah abang ingat, yang berdiri depan rumah pukul 4 pagi tu emak mertua engkau ataupun emak engkau. Jadi suami si Ana cakap, memang tak ada bang. Mak saya ke mak mertua pun tak ada. Memang tak datang. Jadi suami Ana ceritakan apa yang Abang Fuad nampak selepas rumah itu dipagar kepada Ana. Itu menyebabkan Ana takut nak duduk rumah kalau suami dia tak ada. Nak jadi cerita, suami dia ni buat dua kerja satu masa. Selain daripada kerja dekat pejabat, suami dia ni ambil upah untuk buat wiring, projek kecil-kecilan dekat rumah-rumah orang. Jadi disebabkan tu, setiap malam kalau suami dia balik nak pergi kerja, maksudnya nak pergi buat wiring kat rumah orang, jadi Ana pun akan keluar daripada rumah tu, dia akan pergi rumah kakak dia dengan baby lah. Sebab dia kata dia rasa tak selesa, walaupun rumah tu dipagar, tapi jiran dah bagi tahu ada makcik duk berdiri dekat depan rumah
tak ke huru-hara. Kalau makcik tu memang makcik yang sebenar, tak akan berdiri di pukul 4 pagi. Mesti dah datang waktu tengah hari atau waktu siang. Mana ada orang datang pukul 4 pagi. Jadi disebabkan itu, setiap kali suami dia pergi kerja malam, buat wiring, Ana pun keluarlah pergi rumah kak dia. Nak jadi cerita pada satu hari, ini pun pelik juga. Pada satu hari, suami dia buat wiring agak lama dan agak banyak kerja. Jadi suami dia bermula wiring daripada pukul 8 sampai dah pukul 12. Pada waktu tu Ana memang dah ada dekat rumah kakak dia. Bukan kat rumah dia. Dia duduk rumah kakak dia. Jadi dalam pukul 12 tu suami dia telefon. Dia cakap macam ni. Nah, dia kata, awak tak payahlah balik sebabnya saya pun balik sekejap aja. Saya nak nak tidur je kat rumah. Besok pagi saya kena bangun pagi terus pergi ke tempat wiring sebab kerja wiring ni belum habis lagi. Banyak projeknya, dia kata. Jadi, awak tak payahlah balik rumah. Awak tidurlah rumah kakak awak. Saya tidur kat rumah ni sorang-sorang, dia kata. Jadi bila dah kata macam tu, dia tanya dengan suami dia, abang berani ke tidak? Dia kata, takkanlah jantan tak berani, kata. Okeylah. Okey, bukan semua lelaki berani. Jadi dia kata takkanlah jadi jantan tak berani, dia kata. Okey, tak apalah. Jadi dia kata, abang dah makan belum? Dia kata, alah tak payahlah makan. Yang kat sini pelik. Tak payahlah makan sebabnya awak kan dah gorengkan keropok leko. Ada lagi dekat bawah tudung saja tu. Abang ingat abang nak makan keropok leko tu je lah. Pelik. Bila masa pula rumah kita ada keropok leko, bang? Saya tak pernah goreng keropok leko. Itu jawapan Ana. Waktu Ana jawab macam tu, suami dia tengah mengokil keropok leko. Jadi suami dia pun buat video call. Ni keropok leko, buat video call dengan Ana lah. Ana pun pelik. Siapa pula yang bagi keropok leko? Dan tu dia cakap dengan suami dia, abang kot yang beli keropok leko. Takkanlah abang beli keropok leko, abang lupa. Lepas tu nak takut-takutkan saya. Jadi si suami ni beritahu, sumpah lillahi ta'ala, memang abang tak beli keropok leko. Abang ingatkan keropok leko ni Ana yang goreng sebelum keluar daripada rumah tadi. Jadi Ana cakap, tak bang, saya sendiri tak tahu mana datang keropok leko tu. Jadi lebih baiklah abang buang ke tong sampah. Sebab takut-takut kadang-kadang orang hantar santau ke apa ke kan. Jadi suami dia pun tak jadi habiskan keropok leko tu yang dalam perut, biarkanlah. Dia buang selebihnya keropok leko. Sebab tak tahu datang daripada mana keropok leko tu. Jadi habis ni daripada situ, esoknya Ana pun balik. Ana balik, Ana cek. Memang keropok leko. Keropok leko tu tak berubah menjadi batang kayu ke. Selalu kalau cerita-cerita hantu macam tu kan. Memang keropok leko. Cumanya tak tahu datang daripada mana keropok leko tu. Suami dia dah pula bersumpah. Jadi, disebabkan itu, Ana rasa tak selesa di atas kejadian keropok leko dan juga makcik yang datang dekat depan rumah. Bila si suami tengok, Ana rasa macam tak selesa. Bini kan takut. Dia tengok bini dia dalam keadaan takut, suami mana yang tak risau-risau kan. Jadi malam tu suami dia buat tindakan yang sangat drastik. Dia pergi bacanya Yasin depan rumah pukul 3 pagi. Dengan tujuan mana tahu kalau makcik tu muncul. Sebab apa suami dia kata? Dia tak terlalu takut sangat. Sebab jiran sebelah, Abang Fuad, selalu keluar pergi basuh baju. Sebab dia punya mesin basuh dia dekat depan rumah. Jadi pukul 4-nya Abang Fuad mesti akan keluar lah basuh baju. Jadi suami dia pun baca Yasin. 3 malam berturut-turut, bermula daripada pukul 3 menjejak nak ke subuh. Tapi selama 3 hari itu memang dia tak jumpa dengan makcik yang dikatakan berdiri dekat depan rumah dia yang Abang Fuad tu cerita. Tapi dia pun tak pernah jumpa makcik tu. Cuma dia rasa seram. Mana tahu kalau makcik sebenarnya Abang Fuad tu menipu pun dia tak tahu. Kan dia pun tak boleh nak cakap apa. Tapi dia kata apa yang Abang Fuad tu cakap mungkin betul. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, memang setiap malam Jumaat Ana dan suami dia mengamalkan bacaan Yasin untuk memberi perlindungan kepada mereka sekeluarga kan, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kalau tadi ceritanya tentang kisah Ana, macam mana dia berhadapan dengan makhluk dekat rumah dia, makcik dan keropok leko. Kali ni kita beralih pula kepada kisah seorang lelaki yang bernama Wa'il.
berlaku pada tahun 1989. Cuma dia tak beritahu kat abang kat mana lokasinya cerita ni. Tapi dia punya clue adalah kubur di depan kampung. Kubur adalah terletak di pintu masuk kampung. Itu adalah dia punya key dia. Abang tak tahu kampung mana yang ada. Kampung abang kuburnya kat belakang. Bukannya kuburnya kat depan pintu. Jadi cerita dia macam ni. Wael kata dia kerja dekat KL tahun 89. Jadi dia kerja dekat satu syarikat yang boleh dikatakan besar lah pada waktu tu. Dan gaji dia pun pada waktu tu mencecah lah RM2,000. 1989 dia kata. Umur pula muda lagi, baru 25 tahun dia kata. Masih lagi bujang pada waktu tu. Jadi dia kata waktu tu adalah waktu orang semua pakai Proton Saga. Proton Saga tengah keluar waktu tu, baru-baru keluar. Jadi semua orang lah pakai, termasuklah si Wael ni. Jadi disebabkan dia punya semangat dia ni, dia kata bila dia dapat kereta tu, dia cadang hujung minggu dia nak balik kampung. Nak tunjuk, nak bawa mak dia jalan-jalan, nak bawa adik-beradik dia jalan-jalan. Adik-beradik 8 orang, dia kata dia pula yang sulung. Jadi best kalau bawa jalan-jalan dengan adik-beradik dia ni balik kampung. Tapi tengah-tengah dia seronok-seronok tu, tiba-tiba dia dapat panggilan telefon daripada mak dia dekat kampung. Jadi berborak-boraklah dengan mak dia. Waktu tu tak ada telefon handset kan, dia telefon office lah kan. Jadi mak dia telefon office. Rupanya tujuan dia mak dia telefon adalah dua sebab. Satu nak ceritakan pasal hal kebun. Satu lagi mak dia nak beritahu kawan kampung mak dia, iaitu Mak Cik Senah meninggal dunia. Jadi waktu tu si Wael rasa sedih sebab dia memang membesar. Dia kenal siapa Makcik Senah tu. Dan dia anggap Makcik Senah tu adalah seperti mak dia sendiri. Jadi berita kematian Makcik Senah tu betul-betul dia rasa sedih. Jadi memang sesuai lah, ujung minggu tu dia balik kampung. Jadi dia kata habis-habis kerja hari Jumaat tu, teruslah petangnya terus drive balik daripada KL ke kampung. Cuma dia tak beritahu abang kampung dekat mana. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 2 jam. Daripada KL pukul 5 sampai dekat kampung dia dalam pukul 7 lebih. Jadi dia kata kalau sampai kampung 7 lebih tu, keadaan kampung sebenarnya dah suram, dah gelap. Okay. Jadi dia pun masuklah dekat dalam kawasan kampung dia. Sebelum masuk dekat dalam kawasan kampung, dia akan melalui satu perkuburan. Yang perkuburan tu adalah orang kampung tu punya. Jadi arwah bapak dia pun ditanam dekat situ. Dia kata dia tak adalah takut sangat. Cuma pada waktu tu dia kata keadaan dah semakin suram. Bila dia melintas depan kubur tu, dia nampak Pak Ali, suami pada Makcik Senah. Dia tengok Pak Ali duduk di atas kubur Makcik Senah. Kubur Makcik Senah masih lagi merah. Masih lagi baru ditanamkan, baru meninggal di awal minggu itu. Dia kata. Jadi dia tengok Pak Ali duduk atas kubur Makcik Senah dalam keadaan yang sedih lah, sugul. Jadi dia kata sedih, kesian pula. Sebabnya Pak Cik Ali dengan Makcik Senah ni memang tak ada anak. Jadi diorang hidup bergantung satu sama lain. Bila Makcik Senah meninggal, tinggallah Pak Cik Ali seorang-seorang. Itulah nampak dia duduk atas kubur. Tapi dia kata kalau sedih pun tak payahlah dia duduk atas kubur kan. Duduk atas kubur tu kalau tak silap abang, dalam hukum agama Islam berdosa kot. Tapi dia kata pelik. Tindakan Pak Ali tu pelik, duduk atas kubur. Dia pun berlalulah naik kereta baru dia tu sampailah ke rumah mak dia. Waktu tu dah maghrib. Bila dah maghrib, mandi-mandi, dah siap mandi-mandi, dah siap solat, mak dia pun ajak makan. Ramai-ramai lah makan kat dapur dengan adik-beradik semua. Makan dekat atas lantai, bertentang tikar semualah, ramai-ramai adik. 8 orang, 7 orang termasuk dia 8 orang. Dia lah yang jadi tulang belakang keluarga. Mujurlah kerja bagus, dia kata. Gaji 2,000 besar waktu tu. Jadi tengah-tengah makan semua, lepas tu terkeluarlah ayat macam ni. Mak, kesiankan mak kan Pak Ali, Pak Cik Ali, Mak Cik Senah dah meninggal. Dia kata, mak dia kata, apalah Mak Cik Senah yang meninggal? Yang meninggal Pak Ali, bukan Mak Cik Senah. Lepas tu si Wael cakap, lah mak kata Mak Cik Senah yang meninggal. Mak cakap laki Mak Cik Senah, bukan Mak Cik Senah. Mak Cik Senah tu ada kat rumah tu Pak Ali yang meninggal. Mak dia kata, saya nampak Pak Ali dekat kubur tadi.
Dia duduk dekat kubur. Waktu tu si adik-beradik ni yang kecil-kecil ni cakap, abang ni menipu, mana ada. Kalau kau iya pun hantu nak muncul, tak adalah muncul waktu maghrib. Malam bang dia muncul, dia tak muncul siang, dia kata. Waktu tu walaupun waktu pukul 7 masih lagi terang, gelak-gelak. Abang pandai buat lawak. Betul. Terus Wail bersumpah. Dia kata dia memang nampak Pak Ali duduk atas kubur Makcik Senah yang diingat mati-mati Makcik Senah yang meninggal. Pada waktu tu, semua adik-beradik dah takut. Lepas tu mak dia pun huru-hara, biar betul kau, dia kata janganlah. Tapi bila diingat-ingatkan semula, Pak Ali tu bukanlah bomoh. Kalau betul lah dia nak jadi hantu kan, Pak Ali bukan bomoh. Selalu yang jadi hantu ni kan bomoh kan. Bomoh ke, lepas tu yang mengamalkan ajaran-ajaran khurafat ni. Jadi malam tu jadi tak selesa, kata Wail. Dia rasa tak selesa sebabnya teringat apa yang terjadi pada yang dia nampak tadi. Nampak Pak Ali duduk atas kubur yang sebenarnya bukanlah Mak Senah yang meninggal. Makcik Senah hidup lagi, yang meninggal adalah Pak Ali. Esok paginya, tanpa membuang-buang masa, Wail terus pergi rumah Makcik Senah nak confirmkan siapa yang meninggal dulu. Bila sampai dekat rumah Makcik Senah, memang bagi salam, yang keluar adalah anak-anak saudara Makcik Senah. Dan tengok Makcik Senah dalam keadaan sugul. Sah yang meninggal adalah Pak Ali, bukan Makcik Senah. Sebagai seorang jiran, kata Wail, dia ada sediakan duit sumbangan. Jadi dia pergilah jumpa Makcik Senah, bagi duit sumbangan, lebih kurang 50-60 ringgit dia kata pada waktu tu, dan ucap takziah untuk Makcik Senah atas kehilangan Pak Ali. Tapi pada waktu tu, Wail cakap, mata dia duduk memelilau sekitar rumah, walaupun rumah tu tak berapa besar. Takut-takut dia kata, mana tahu ternampak mata Pak Ali berkelip-kelip bawah tudung saji ke. Itu kucing. Tak, maksudnya nampak Pak Ali punya kelibat dalam rumah tu lah kan. Jadi dia matanya melilau lah tengok, ada ke Pak Ali dalam rumah ni. Tapi Alhamdulillah tak ada. Lepas dah bertanya khabar, jadi Makcik Senah pun dah menangis-nangis, menyatakan kesedihan dia atas kehilangan suami dia. Lepas tu Wail pun minta lah diri balik. Tapi Wail tak terus balik. Dia pergi jumpa kawan-kawan dia dekat satu rumah. Memang selalunya kalau Sabtu Ahad ke kalau cuti, diorang akan berkumpul dekat rumah tu. Jadi sampai dekat rumah tu, Wail tanpa buang masa buka cerita tentang yang dia nampak Pak Ali atas kubur. Waktu tu rupanya semua anak-anak remaja kampung dah tahu. Salah seorang daripada kawan Wail pernah nampak Pak Ali berjalan tengah malam. Pada waktu tu katanya peristiwanya, yang si kawan dia ni nak pergi buang air besar, beri. Dia nak pergi buang air dekat tandas belakang. Kalau kampung-kampung dulu kan tandasnya kat belakang kan. Jadi dia nak pergi buang air tandas kat belakang. Waktu dia berjalan nak pergi ke tandas tu, dia nampak Pak Ali berjalan dekat lorong utama kampung tu. Mula-mula dia ingat siapa pula yang jalan pada waktu tu, malam lah, dia kata pukul 2 pagi gitu, 1 pagi macam tu. Dia kata, dia tengok siapa pula yang jalan ni tengah-tengah malam. Bila dia tengok, ya Allah, almarhum. Terus duduk dekat dalam tandas, buang apa yang patut. Selepas tu keluar pada tandas, masuk dalam rumah. Tak berani dia. Dan cerita tentang Pak Ali ni sebenarnya kebanyakan anak remaja dah tahu dan agak heboh juga. Jadi dengan kata lain, bukan Wail seorang aja yang alami peristiwa macam ni. Rupanya kawan-kawan dia pun dah jumpa peristiwa yang macam ni. Petang tu, cerita tentang Pak Ali merayau kat kampung tu memang dah heboh. Semua orang dah tahu. Jadi malam tu Wail kata dia makin tak boleh nak tidur. Sebabnya dia antara orang yang nampak Pak Ali secara tepat. Dia nampak duduk atas kubur. Kawan dia nampak Pak Ali berjalan tengah malam. Dia kata esoknya hari Ahad dia nak kena, esoknya hari Isnin dia nak kena balik, dia kata. Jadi nak tak nak, dia kata dia kena tidur lah juga awal malam tu. Jadi dia tidur lah awal. Besok paginya hari Isnin, melangkau satu hari lah yang abang cerita. Esok paginya hari Isnin, memang selalu menjadi kebiasaan dia bila dah dapat kereta ni, dia ingat nak balik awal pagi Isnin. Pada waktu tu Wail cakap dia dah tak teringat dah
cerita tentang Pak Ali ni. Dia memang yang dia fikir adalah nak balik pergi kerja. Jadi dia kena bertolak daripada kampung dia lebih kurang pukul 4 pagi. Jadi kalau pukul 4, pukul 5, pukul 6 sampailah kat KL dia kata. Jadi dia kata pagi Isnin tu dah siap-siap semua, dia pun startlah kereta. Dia minta izin dekat mak dia, tapi mak dia pun tak bercerita tentang Pak Ali dan dia pun tak ingat. Jadi dia pun startlah kereta, terus pagi tu pukul 4 pagi dia bertolak nak keluarlah daripada kampung. Bila sampai dekat-dekat dengan kawasan perkuburan, kata Wail, tiba-tiba kereta dia merajuk. Mungkin sebab sejuk waktu tu kan, kereta dia tiba-tiba terberhenti. Waktu tu dia kata dah berdebar dah ni. Rasa macam hura-hara lah pula dia berhenti kat sini. Kenapa tak berhenti kat tepi masjid ke? Pada waktu tu kan pukul 4 pagi. Tak ada lagi orang pergi semayang subuh dia. Orang semayang subuh pergi pun paling awal pun pukul 5.30 lah kot. Kalau tak ada aktiviti qiyamul lail kan. Selalu 5.30 lah. Ini pukul 4 pagi. Dan kereta dia berhenti dekat dengan kawasan kubur. Walaupun lebih kurang ada setengah kilometer lagi nak sampai ke kubur dia cakap. Tapi dah terberhenti tengah-tengah tu. Belakang, kiri, kanan tak ada rumah orang. Yang ada adalah kebun. Depan tu kubur. Dia tak berani langsung nak keluar daripada kereta. Dia harap kalaulah dia keluar daripada kereta, tiba-tiba nampak Pak Ali, dicekiknya dengan Pak Ali, tak ke huru-hara nanti. Jadi dia tunggu dekat dalam kereta. Dia bercadang, kalau dia cuba dalam masa setengah jam tak hidup juga kereta, barulah dia keluar, dia nak buka bonet, nak tengok apa yang patut. Dia rasa mungkin ini adalah disebabkan cuaca yang terlalu sejuk kampung kan. Tengah dia tunggu tu, dah nak sampai 30 minit duduk dalam kereta. Daripada jauh, dekat-dekat kawasan kubur tu, Wail nampak seseorang yang turun daripada kawasan kubur. Kubur tu macam ada tinggi sikit, dia kata, macam berbukit sikit. Dia nampak ada orang turun daripada kawasan kubur dan berjalan ke arah kereta dia. Waktu tu dalam fikiran Wail, ya Allah ya Tuhanku, janganlah yang datang tu adalah Pak Ali. Tapi apa yang kita tak nak, itulah yang selalunya datang. Semakin benda tu dekat dengan kereta Wail, semakin jelas yang menuju ke kereta dia adalah Pak Ali. Pada waktu tu bulan gelap, tak nampak apa. Yang nampak adalah lampu keretanya terbuka, menyala ke depan, menyuluh ke arah orang yang datang daripada arah kubur. Dan itu adalah Pak Ali. Pada waktu tu gigil tak boleh nak cakap, Wail kata. Dia punya gigil dah memang nak terkencing. Badan dia sejuk panas. Dan yang paling tak best, dia kata Pak Ali tu berjalan sangat perlahan. Kalau dia jalan laju, tak adalah takut sangat zup hilang ke belakang. Tak, dia berjalan macam seolah-olah dia merangkak dia punya perlahannya. Dan semakin dia mendekati kereta Wail, semakin Wail tak boleh nak angkat muka. Tapi dia cuba juga untuk pastikan benda tu tak masuk dalam kereta dia dan benda tu berlalu pergi. Dan semakin Pak Ali dekat, akhirnya Pak Ali berhenti dekat tepi tingkap dia. Bukan tempat tingkap dia, tingkap orang sebelah. Maksudnya tempat duduk sebelah. Berdiri kat tepi tingkap. Ya Allah, ya Tuhanku. Abang kalau kahwin tak naklah cari yang hujung-hujung kampung sangat. Serang pula macam ni. Yang penting abang punya bini kubur kat belakang. Dia punya kampung kubur kat belakang, yang kubur kat depan. Jadi dia kata Pak Ali tu berhenti dekat sebelah kereta dia. Wa ilaha illallah. Yang diingat waktu tu zikir je lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Janganlah benda tu tiba-tiba buka tingkap. Cekik dia. Tapi taklah jadi macam tu. Selepas lebih kurang. Sebenarnya Pak Ali tu berdiri sebelah kereta dia dalam 1 minit, 2 minit. Dia tak lama. Dia kata tak lama pun. Tapi dia rasa macam Pak Ali tu berdiri sebelah kereta tu. Kereta dia macam 1 jam. Dia punya lama. Kita dalam keadaan takut. Dan selepas tu Pak Ali berlalu pergi dan meninggalkan kereta. Dia tak boleh bergerak daripada situ, tak boleh nak keluar, tak boleh nak apa. Sampailah dia duduk dalam keadaan yang sama. Wail kata sampailah azan subuh berkumandang. Waktu tu baru dia sedar apa yang berlaku. Dia cuba start enjin kereta, hidup. Alhamdulillah.
dia pada waktu tu dalam keadaan yang sangat tak stabil, dia patah balik pergi rumah mak dia, seminggu bantai demam. Dia kata punca dia demam adalah dia terkejut, bukanlah disebabkan dia mungkin ternampak Pak Ali tu kan, orang dah meninggal. Tapi sebenarnya dia kata Pak Ali tu bukan bomoh. Dia tak tahu kenapa makhluk alam sebelah mengambil kesempatan atas kematian Pak Ali. Dia pun tak faham, dia kata. Tapi itulah yang dia dan kawan-kawan dia alami. Orang-orang kampung tu pun ramai yang dah kena. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Selain daripada hiburan, juga boleh dijadikan sebagai iktibar. Tapi yang kedua tu, iktibarnya adalah jangan balik pukul 4 pagi. Itu yang perlu kita ingat. Kalau nak balik pukul 4 pagi, janganlah balik seorang-seorang, balik ramai-ramai. Yang cerita pertama, iktibarnya, kalau kita masuk rumah ada baby ke apa, lebih baik kita pagar rumah. Sebagai seorang Islam, kita percaya minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita abang. Hari ni abang cerita macam lambat sikit kan, tapi okey je lah. Jadi terima kasih juga yang membeli sambal lara dan juga perapan sate abang. Alhamdulillah makin banyak yang terjual. Terima kasih sekali lagi. Tapi jangan lupa nanti abang akan buat promosi. Beli 2, beli 3 dapat murah sikit. Untuk sambal lara, tapi bukan untuk perapan lah. Nanti abang akan beritahu dalam video akan datang. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang lagi 2 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.